Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Presiden KPM Muhammad Farhan, Syekh Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, tetamu-tamu yang saya muliakan, dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Saya mohon maaf kerana tadi persidangan antarabangsa Tamil sedunia. Lepas tu saya pakai macam ni sikit. Kemudian nampak program tu berleret sikit, jadi dia panjang sikit. Biasalah persidangan antarabangsa Tamil, jadi dia panjang sikit dia punya perbicaraan dia. Sebahagiannya saya faham dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, sebahagiannya saya angguk. Tetapi saya tekankan itu ada relevan dengan perbincangan kita. Saya tekankan di situ bahasa Melayu, bahasa rasmi. Semua rakyat Malaysia harus menguasai. Tapi tidak ada percanggahan bila masyarakat India atau Tamil mau meningkatkan mutu penguasaan bahasa mereka masing-masing. Ini pendekatan kita. Ini maksud Madani. Ya, dita'arafu untuk menyantuni mereka dan menunjukkan bahawa pimpinan Islam itu adil. Ya. Maksudkan prinsip pokoknya soal bahasa, soal agama, perkhidmatan Islam, soal hak keistimewaan dan juga raja-raja Melayu yang termaktub dalam perlembagaan itu tidak dipertikai. Yang lain itu boleh kita teruskan. Jadi kita tidak boleh melayani sosok yang kadang-kadang melampau. Umpamanya saya lulus tadi 5 juta ringgit, 1 juta untuk conference, 2 juta untuk pendidikan di Jabatan Pengajian India, Bahasa Tamil, dan 2 juta untuk kegiatan di sekolah Bahasa Tamil untuk sekolah menengah yang sekarang syaratnya 15 orang minimum, saya turunkan kepada 10. Jadi kita tambah 2 juta untuk itu. Nanti orang yang tak suka saya, dia tengok Anwar, dia dah tinggal kepentingan bahasa Melayu, dia tolong bahasa Tamil. Pemikiran begini memecah belahkan dan sebenarnya bertentangan. Kerana yang kita lulus untuk pengembangan bahasa Melayu itu ratusan juta. Dan alasannya dia bahasa rasmi. Maka penyelidikan sastranya, budayanya dan terjemahan bahasa karya-karya besar dunia harus diteruskan. Tapi saya tengahkan bagi satu contoh, kadang-kadang sukar kita nak menyantuni dan bagaimana ia boleh dipermainkan untuk memenuhi selera orang-orang yang bukan saya tidak faham, tapi memperalatkan ya, politik untuk menekan sebahagian atau mengadu domba. Dan ini cabaran kita. Dan saya sebut kepada mereka tadi, orang masyarakat India, bahawa kalau kita rakyat ini bangkit, terutama anak-anak muda, kita nak pilih nak buat apa? Nak terus bergaduh, nak pecah belah antara kaum, ataupun dengan landasan yang jelas. Dalam kerajaan perpaduan Madani ini tidak tolak ansur soal prinsip dia. Sebab itu dalam kerajaan saya sebarkan kepada semua ahli jemaah menteri Adabul Ikhtilafil Islam, karya Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Saya sebar kepada semua ahli jemaah menteri kerana saya nak orang Islam tentu baca, tahu, dan orang bukan Islam faham bahawa Islam ini jangan dimusuhi. Kalau dikuasai ilmunya, kalaupun dia tidak jadi orang Islam, tetapi sekurang-kurangnya dia dapat menghormati. Dia tahu bahawa ada adabul ikhtilaf, perbezaan pendapat dalam agama yang dikupas dengan baik. Berbeza dengan orang-orang yang caci, maki, hamun dan fitnah tiap hari seperti satu budaya biasa, kadang-kadang atas nama Islam. Jadi biar orang boleh menilai perbezaannya. Kemudian Kementerian Pendidikan, saya minta supaya kupas, terjemahkan dan edar syarah Matan Arba'in Imam Nawawi, Minhaj Matan Arba'in, ya, hadis 40, supaya hadis matanya dan syarahnya itu dibaca oleh rakyat, ya, terbanyak. Ini penerbitan kerajaan. Jadi tentunya golongan yang terlalu liberal, yang pendidikan sekular akan menentang kata ini program, katanya nak pengislaman. Tapi saya kata kalau kita biarkan tahap kefahamannya itu dangkal, maka yang digunakan agama itu musuh saja. Nak hukum orang saja.
Perangai dia tak elok sangat, tapi dia nak hukum orang. Tengok. Kalau ucapan tu marah saja. Sindir je, fitnah, hina orang semata-mata. Jadi kita nak, sebab itu asas ilmu itu penting. Dalam pengalaman saya dalam PKPM, masa tu muda, sekarang pun belum cukup tua. Itu yang jadi keunikan, keistimewaan gerakan mahasiswa. Kerana kita mula dengan kajian. Saya masih ingat beberapa buku awal masa itu, Muhammad Asad, Islam at the Crossroads. Islam di persimpangan jalan, oleh seorang pemikir yang asalnya Leopold Weiss, seorang Yahudi yang meluk agama Islam dan lama di Pakistan, yang menulis tentang Islam di persimpangan jalan. Umpamanya kita mula dengan tradisi ilmu, tradisi aqliyah, tradisi iqra, untuk melayakkan diri kita menjadi pembicara umat. Kalau tidak, yang kita menang hanya jeritan, cakap, maki orang pun Allahu Akbar, fitnah orang pun Allahu Akbar, meninggalkan nilai dan akhlak pun kita jerit Allah. Kerana dia terdorong dengan semangat atau faham asabiyah kabilah sehingga meninggalkan prinsip perjuangan. Ini cabaran kita, terutama di kalangan anak muda. Jadi demikian saja ucapan saya, kerana saya sekarang nak kena sambut Syekh Abu Bakar, seorang ulama besar yang kita anugerah hadiah hijrah antarabangsa, seorang satu-satunya yang masih hidup yang punyai penguasaan ilmu hadis Sahih Bukhari yang sangat tinggi. Dia mengupas atau syarah. Dia hidup dia itu puluh tahun hanya menghafal, membaca dan memberi syarah kepada hadis-hadis Sahih Bukhari. Jadi saya dah undang ke rumah rasmi 6.20. Dia sampai 6 suku. Saya masih dipaksa oleh Mak Farhan di sini. Dan dia bukan salah dia di Dewan Tengku Chancellor tadi. Dan lepas itu waktu maghrib, lepas maghrib dia akan luncurkan dan syarah 5 jilid kupasan tu syarah Sahih Bukhari. Kan sudah dengar. Dia tengok tu berbeza daripada apa yang dengar di luar. Ini yang saya katakan tadi dia dengar di luar. Kalau dalam ceramah-ceramah politik dia maki hamun, seolah tidak. Padahal tengok program kita. Seri Perdana rumah rasmi Perdana Menteri itu adalah penuh dengan kegiatan ilmu. Dan kalau orang tanya mengapa banyak sangat ilmu karya-karya Islam dengan mantan muftinya Syekh Omar dan berbagai, itu kerana saya punya tanggungjawab untuk bersama meningkatkan mutu kefahaman Islam di kalangan masyarakat. Dan saya gembira, alhamdulillah, syukur kerana tengok kebangkitan anak muda, dan tahniah kepada Mak Farhan. Dia sebagai Presiden PKPM lebih baik pada banding dengan saya jadi Presiden PKPM dulu. Yang itu saya tak tahu betul tak betul, tapi dia suruh saya cakap macam tu. Dah masa berubah. Kita dulu meneroka dalam keadaan teraba-raba, baru. Dan sekarang lain, ada ustaz kita, pensyarah-pensyarah yang terus membantu. Jadi tentunya keupayaan kita lebih. Dan di bawah Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Tinggi memang kita buka ruang terbuka luas. Semasa saya ada ruang tapi banyak sekatan. Selepas itu langsung tak terbuka ruang, tak boleh masuk. Saya yang boleh, saya mengajar di Georgetown University Amerika Syarikat dan sebelum itu Oxford University, dan memang kalau di Amerika tu ada kuliah bergilir di Stanford University, Harvard dan sebagainya, tapi tak boleh masuk universiti tempatan. Itu keadaan dulu. Alhamdulillah keadaan sekarang sudah baik. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita beletih, gunakan kemudahan itu, manfaatkan supaya dapat meningkatkan mutu perjuangan rakyat supaya hidup itu biar berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.